Salam sejahtera murid. Hari ini kita akan belajar bab 13 teorem Pythagoras. Okey, apa yang penting dalam bab 13 teorem Pythagoras adalah segi tiga. Okey, di sini cikgu telah memberikan satu segitiga, okey, dengan sisi A, B dan C. Ada 3 sisi. Okey, dan seterusnya. Apabila kamu nampak satu segi empat sama seperti ini, dalam segitiga, ini kita panggil sudut tegak dan nilainya adalah 90 darjah. Maka, segitiga ini kita namakan segitiga bersudut tegak. Okay, ini penting dalam bab teorem Pythagoras. Okay, dan seterusnya, kita perlu kenal pasti hipotenus. Okey, apa itu hipotenus? Okey. Hipotenus adalah sisi terpanjang dan terletak bertentangan dengan sudut tegak. Jadi, murid boleh lihat di sini, ini sudut tegak. Bertentangan dengannya adalah sisi ini. Sisi ini adalah C. Jadi dalam segitiga ini, hipotenusnya adalah C. Okey, jelas murid? Yang penting dalam bab 13 teorem Pythagoras, yang pertama, anda perlu kenal pasti adakah ini segitiga bersudut tegak. Bagaimanakah caranya? Cari segi empat sama dalam segitiga. Kemudian yang kedua, murid perlulah kenal pasti hipotenus. Manakah terletaknya hipotenus? Hipotenus terletak berhadapan dengan sudut tegak. Dan hipotenus adalah sisi yang terpanjang dalam segitiga bersudut tegak. Jadi langkah pertama, kenal pasti hipotenus. Langkah kedua, kita kenal pasti teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras yang ini murid perlu hafal, ingat. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. C adalah hipotenus, A adalah sisi bukan hipotenus, B juga adalah sisi bukan hipotenus. Dalam satu segitiga bersudut tegak, hanya akan ada satu sisi hipotenus sahaja. Jadi, baki dua sisi lagi adalah sisi bukan hipotenus. Jadi, apabila kita sudah kenal pasti hipotenus, kita sudah kenal pasti teorem Pythagoras, sekarang ni, bagaimanakah cara untuk mencari panjang sisi setiap sisi dalam segitiga bersudut tegak? Okey, jika kita hendak mencari panjang hipotenus, C sama dengan punca kuasa 2, A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Dan jika kita hendak mencari sisi yang bukan hipotenus, bagaimanakah cara untuk mencari panjang sisi bukan hipotenus? Ya, kita gunakan rumus yang sama tapi kita tolak. Oleh kerana sisi yang terpanjang adalah hipotenus, jadi C kuasa 2 tolak dengan sisi B kuasa 2. Jika kita hendak mencari panjang sisi B, sama juga hipotenus sisi yang terpanjang, jadi C kuasa 2 tolak A kuasa 2. Jelas murid ya? Jadi, yang asasnya adalah ini, teorem Pythagoras. Dan daripada teorem Pythagoras ni kita dapat rumus yang pertama, rumus yang kedua dan rumus yang ketiga. Jadi langkah pertama, kenal pasti hipotenus. Langkah kedua, kenal pasti rumus manakah yang kita perlu gunakan. Baiklah murid, marilah kita teruskan dengan 13.1.3 menentukan panjang sisi yang tidak diketahui bagi gabungan bentuk geometri. Dan tipsnya adalah mula dari segitiga yang ada dua nilai. Baiklah,
Marilah kita sama-sama lihat soalan yang pertama. Okey, soalannya adalah hitung panjang RS dalam rajah di bawah. Okey, ini adalah gabungan geometri. Rajah ini terdiri daripada gabungan geometri. Kita gabungkan segitiga yang warna purple dengan segitiga yang warna biru. Bila kita gabungkan, kita dapat satu bentuk gabungan geometri. Okey, jadi kita hendak mencari panjang sisi yang tidak diketahui. Kita ada segitiga yang warna purple. Kita tidak tahu panjang QS. Dan kita ada segitiga yang warna biru. Kita tidak tahu panjang QS dan RS. Ini yang kita perlu cari. Okey. Dan cikgu dah beritahu. Tipsnya adalah mula dari segitiga yang ada dua nilai. Okey. Kalau lihat segitiga yang purple ni dah ada dua nilai. Kalau segitiga yang biru ni ada satu nilai saja. Jadi kita mulakan dengan segitiga yang warna purple sebab dia dah ada dua nilai. Okey, langkah pertama, kenal pasti hipotenus. Jadi, hipotenus bagi segitiga purple ni adalah QS. Okey. Kemudian, kita hendak cari panjang QS. QS ini adalah hipotenus. Jadi, kita perlulah menggunakan rumus yang perlu tambah. Jadi, QS sama dengan punca kuasa 2, PS kuasa 2 dan PQ kuasa 2. Okay, jadi tuliskan dulu. QS sama dengan punca kuasa 2, PS kuasa 2 tambah PQ kuasa 2. Okay. Boleh tak kita tuliskan PQ dulu, lepas tu baru PS? Boleh, tak ada masalah. Sebab ini adalah tambah. Jadi tidak ada masalah. Okay, seterusnya kita gantikan nilai. Okay, lihat rajah. PS ni berapa? 3. Jadi gantikan dengan 3. PQ-nya berapa? 4. Jadi kita gantikan dengan 4. Okey, sekarang 3 kuasa 2. Jawapannya adalah 9. 4 kuasa 2, 16. 9 tambah 16, kita akan dapat 25. Akhir sekali, apabila ada satu nombor saja, barulah kita tekan di kalkulator simbol punca kuasa 2, 25. Kita akan dapat 5 cm. Okey. Apabila kita dah mencari panjang QS ni sama dengan 5 cm, kita terus tuliskan nilainya di rajah. Okey, terus tuliskan. Jadi, segitiga purple dah lengkap dengan ketiga-tiga sisi. Okay, sekarang kita lihat segitiga yang biru. Langkah pertama, kenal pasti hipotenus. Hipotenus terletak di mana? Bertentangan dengan sudut tegak. Jadi ini sudut tegaknya, jadi bertentangannya adalah RS. Jadi bagaimanakah cara untuk cari panjang RS? Okey, oleh kerana RS ni adalah hipotenus, kita perlulah menggunakan rumus tambah. Jadi, RS sama dengan punca kuasa 2 QS tambah dengan QR. Sekali lagi cikgu nak ingatkan, oleh kerana tambah, kita nak cari hipotenus, jadi kita guna rumus yang ada tambah. Maka, kalau kita nak letak QR terlebih dahulu, lepas tu baru kita nak tambah dengan QS pun boleh, tidak ada masalah. Kemudian kita gantikan nilai. QS ni rujuk pada rajah. Sebab itu kita kena tulis dekat rajah setiap nilai yang kita dah cari. Jadi QS ni 5, jadi gantikan dengan 5 dalam rumus. QR ni 12, jadi kita gantikan dengan 12. Okey, seterusnya. 5 kuasa 2 sama dengan 25. 12 kuasa 2 sama dengan 144. 5 kuasa 2 maksudnya 5 darab 5 lah. Atau kita guna kalkulator, kita tekan 5
X kuasa 2. Dekat kalkulator tu ada butang X kuasa 2. Jadi kita tekan, kita akan terus dapat jawapan 25 dan 144. Okay, sekarang kita tambah. 25 tambah 144. Kita akan dapat 169. Bila ada satu nombor sahaja, kita tekan punca kuasa 2, 169. Kita akan dapat 13 cm. Jadi terus tuliskan nilai ini pada raja. Okey, jelas murid? Ingat langkah pertama, kenal pasti hipotenus. Kemudian kita buat keputusan perlu guna rumus yang tambah atau rumus yang tolak. Jelas murid? Okey, marilah kita lihat soalan nombor 2 sekarang. Okey, soalan nombor 2. Hitung panjang CD dalam rajah di bawah. Ni rajahnya. Okey, tips sama, mula dari segitiga yang ada 2 nilai. Okey, kita ada satu segitiga yang warna kuning dan ada satu lagi segitiga yang warna biru. Jadi, kita lihat segitiga mana ada 2 nilai. Kita lihat segitiga yang kuning ni. Yang kuning ni ada satu nilai saja, iaitu 15. CD kita tak tahu, AC pun kita tak tahu. Kalau kita lihat segitiga yang biru ni, kita dah tahu 2 nilai, iaitu 8 dan 6. Jadi, kita akan mulakan dengan segitiga yang warna biru. Kenal pasti hipotenusnya. Okey, hipotenusnya di hadapan sudut tegak. Jadi, hadapan sudut tegak, hipotenusnya adalah AC. Seterusnya, kita nak cari panjang AC. Oleh kerana AC ini adalah hipotenus, jadi kita perlu tambah. Jadi, BC kuasa 2 tambah AB kuasa 2. Sama. Oleh kerana tambah, kita nak terbalikkan pun boleh. AB dulu, lepas tu BC pun boleh. Tak ada masalah. Okay, next. BC kuasa 2. Kita gantikan nilai. BC 6. AB 8. Okay, sekarang kita cari nilai. 6 kuasa 2, 36. 8 kuasa 2, 64. Sekarang kita tambah. Kita akan dapat 100. Bila ada satu nombor sahaja, tekan tanda punca kuasa 2, kita akan dapat 10 cm. Terus tuliskan di rajah 10 cm. Jadi segitiga yang warna biru ni dah lengkap dengan 3 sisi. Dah ada 3 nilai. 1, 2 dan 3. Sekarang kita lihat pula segitiga yang warna kuning ini. Kita dah tahu 2 nilai, 10 dan 15. Kita nak cari panjang CD. Okay, sama. Kenal pasti hipotenus terlebih dahulu dalam segitiga yang kuning ini. Ini sudut tegak. Jadi berhadapan dengan sudut tegak adalah AD. Di AD ni adalah hipotenus. Jadi 15 ni adalah hipotenus. Okay. Oleh kerana kita perlu cari CD dan CD ni adalah bukan hipotenus, jadi kita kena gunakan rumus yang ada tolak. Jadi hipotenus sisi yang terpanjang, jadi kita perlulah tulis AD kuasa 2 dulu, hipotenus dulu, lepas tu kita tolakkan dengan nilai sisi yang satu lagi. Jadi kita gantikan nilai. AD kuasa 2 sama dengan 15 kuasa 2 dan AC sama dengan 10. Okay, next. Cari nilai. 15 kuasa 2, 225. Tolak 10 kuasa 2, 100. Kita tolakkan, kita akan dapat punca kuasa 2, 125. Tekan di kalkulator punca kuasa 125, kita akan dapat 11.180. Okey, murid. Jika anda gunakan kalkulator, anda tekan punca kuasa 2, 125, kamu akan dapat 11.180 dan ada lagi banyak digit di belakangnya. Kita tak perlu salin semua digit lepas titik. Lepas titik, kita tuliskan 3 digit yang pertama sahaja. 1, 2, 3, stop. Lepas tu, kita kena gariskan digit yang kedua lepas titik perpuluhan. 1, 2, gariskan digit 8. Kemudian kita lihat digit yang di sebelahnya.
Okey, di sebelahnya digit berapa murid? Yes, 0. Kalau 0, 8 ini kekal sebagai 8. Tak perlu tambah. Bila kena tambah 1? Kalau digit yang di sebelahnya 5 dan lebih, kita tambah 1 pada digit 8. Kalau kurang daripada 5, tak perlu tambah. Kekal sebagai 8. Jadi untuk kes ni, oleh kerana 0 kurang daripada 5, jadi 8 ni kekal sebagai 8 lah. Jadi jawapan akhir adalah 11.18 cm. Betul kepada 2 tempat perpuluhan. Okey, terus tuliskan di raja. Okey, jadi dalam bentuk geometri ini, gabungan geometri, semua sisi kita dah tahu panjangnya. Semua dah lengkap ada nilai. Jelas? Okey, baiklah. Kita teruskan pula soalan nombor 3. Okey, soalannya adalah hitung panjang CD dalam rajah di bawah. Okey. Sama tipsnya, mula dari segitiga yang ada 2 nilai. Okey, next. Kita lihat, segitiga yang kuning ni ada dah 2 nilai. Segitiga yang biru ni ada 1 nilai sahaja. Oleh itu, kita mula dengan segitiga kuning. Sama. Langkah pertama, kenal pasti hipotenus. Okey, jadi ini sudut tegak bertentangan adalah hipotenus, iaitu 52 cm ni adalah hipotenus. Okey, yang ini 48. Kita nak cari BD. Jadi BD ni bukan hipotenus. Kalau bukan hipotenus, tambah ke tolak? Yes, kita perlu tolak. D, cikgu tolak. AB, hipotenus. Jadi AB kuasa 2 tolak AD kuasa 2. Next, kita gantikan nilai. Okey. Sebelum tu murid, boleh tak cikgu tulis AD dulu, lepas tu tolak AB? Pandai murid, tak boleh sebab ini tolak. Bila tolak, mestilah hipotenus tuliskan dulu. Lepas tu baru yang bukan hipotenus. Sebab hipotenus ni sisi yang terpanjang, nombornya lebih besar, barulah tulis dan tolakkan dengan nombor yang lebih kecil. Okey, sekarang kita cari nilai 52 kuasa 2. Kita akan dapat 2704. 48 kuasa 2, kita akan dapat 2304. Next, kita tolak. Kita akan dapat 400. Bila ada satu nombor, kita tekan punca kuasa 2, 400. Kita akan dapat 20 cm. Terus tuliskan pada rajah. Jelas murid? Okay, jadi segitiga kuning ni dah lengkap 3 nilai. Sekarang kita lihat segitiga biru. Okay, segitiga biru dah ada 20, dah ada 16. Kita perlu cari CD. Jadi dalam segitiga biru ni, kenal pasti dulu yang mana satu hipotenus. Kita lukiskan anak panah bertentangan dengan sudut tegak. Jadi BD adalah hipotenus dan kita hendak mencari CD. CD bukan hipotenus, jadi kita tolak. Hipotenus BD tolak dengan BC. Okay, gantikan nilai. BD berapa? BD 20. Okey, ganti. BC berapa? BC 16. Gantikan. Okey, sekarang guna kalkulator. 20 kuasa 2, 400. 16 kuasa 2, 256. Tolakkan kedua-dua ni, kita akan dapat 144. Punca kuasa 2 bagi 144, kita akan dapat 12 cm. Lengkapkan pada rajah 12 cm. Jadi semua sisi kita dah tahu nilainya. Jadi lengkaplah jawapan untuk soalan nombor 3. Okey, boleh? Okey, next kita teruskan dengan okey, sekarang kita lihat soalan nombor 4. Hitung panjang BD dalam rajah di bawah. Okey, sama. Tipsnya adalah mula dari segitiga yang ada 2 nilai. Okey, cikgu nak kamu cuba jawab sendiri soalan ini. Cikgu bagi masa 3 minit. Anda boleh mula menjawab sekarang.
Baiklah murid, sekarang kita sama-sama bincangkan jawapannya. Okey. So, kita lihat segitiga yang warna purple ni. Kita dah tahu nilai 2 sisi, 40 dan 32. Dah tahu 2 nilai. Kita lihat segitiga yang biru ni pun sama. Dah tahu 2 nilai, 32, 68. Jadi, soalan ni special ya. Kita nak mula segitiga purple dulu pun boleh. Biru dulu pun boleh. Sebab apa? Sebab dah ada 2 nilai. Okey, cikgu mulakan dengan sisi segitiga yang purple ni ya. Okey, dalam segitiga yang purple ni, kita kenal pasti hypotenuse dulu. Jadi, ni sudut tegak. Depan sudut tegak, hypotenuse-nya adalah 40. Jadi, ni 32. Kita cari CD. Okay. CD bukan hypotenuse. Jadi, tambah ke tolak? Yes, kita kena tolak. Jadi, hypotenuse AD tolak dengan bukan hypotenuse AC. Kita gantikan nilai. AD 40, AC 32. Kita gunakan kalkulator. 40 kuasa 2, 1600. 32 kuasa 2, 1024. Okay, next kita tolak. Kita dapat punca kuasa 2, 576. Tekan di kalkulator, kita akan dapat 24 cm. Dan ingat, perlu tulis di rajah. Okay, jadi, lengkap dah segitiga yang purple ni. Okay, sekarang kita lihat segitiga yang biru ni. Iaitu segitiga ABC. Okay, sama. Kenal pasti hypotenuse. Yes. Ni sudut tegak. Bertentangan dengan sudut tegak. AB adalah hypotenuse. Jadi, dah ada hypotenuse 68. Sisi bukan hypotenuse 32. Kita nak cari BC. Jadi, BC ni sama dengan kita guna rumus yang ada tolak. Sebab apa? Sebab kita nak cari bukan hypotenuse. Okey, jadi hypotenuse 68 tolak AC 32. Okey, kita akan dapat 4624 tolak dengan 1024. Kita akan dapat 3600. Punca kuasa 2 3600. Kita akan dapat 60 cm. Terus tuliskan di rajah. Okey. Jadi, sekarang kita cek. Segitiga yang pertama ni, segitiga ACD. Okey, semua sisi dah lengkap. Okey, kita lihat segitiga ABC dah lengkap dengan 3 sisi. Semua sisi dah ada nilai. Okey, sekarang kita lihat soalan. Soalan nak kita cari panjang BD. Mana BD pada rajah? B sampailah ke D. Jadi, 60 ni kena tambah dengan 24. Okey, jadi BD sama dengan BC tambah CD. Okey, jadi ganti nilai. Kita akan dapat BD sama dengan 84 cm. Boleh murid? Jelas ya? Okey, bagus. Siapa dapat semua betul? Tahniah. Okey, next soalan. Okey, kita lihat soalan nombor 5 sekarang. Hitung panjang LM dalam rajah di bawah. Okey, ini rajahnya. Okey, tipsnya adalah mula dari segitiga yang ada 2 nilai. Okey, kita ada segitiga yang warna purple KNL ni. Ada 8 dan 10. Dah ada 2 nilai. Jadi, kita start daripada segitiga ni. Kenal pasti hypotenuse. Ini sudut tegak. Jadi, hypotenuse adalah bertentangan. Jadi, 10 adalah hypotenuse. KL adalah hypotenuse. Jadi, dah tahu 10. Dah tahu 8. Kita cari panjang KN terlebih dahulu. Jadi, cara nak cari KN, kita guna rumus yang ada tambah ke tolak? Yes, good. Tolak. Sebab kita nak cari bukan hypotenuse. Okay, so kita gantikan nilai. Okay. LK kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2. LN kuasa 2 sama dengan 8 kuasa 2. Cari nilai 10 kuasa 2 100. 8 kuasa 2 64. Kita tolak. Punca kuasa 2 36. Jawapannya 6 cm. Lengkapkan pada rajah. Tenang.
cm. Jadi segitiga KLN dah lengkap dah. Okay, next kita nak lihat segitiga yang biru ni. Okay, segitiga yang biru ni, di sini 8, MN tak tahu, LM pun tak tahu. Jadi macam mana? Ya, pandai murid. Kalau murid lihat KM ni, panjangnya adalah 21 cm. KN ni 6 cm. Jadi, kita cari dulu panjang MN ni. Okay, MN. Jadi, macam mana nak cari panjang MN? Okay, MN sama dengan semua ni 21. Jadi, kita tolakkan 6, kita dapatlah MN. Jadi, MN sama dengan KM tolak KN. Jadi, kita akan dapat 15 cm. Terus tuliskan pada rajah. Jadi, ni dah tahu 15. Ni dah tahu 8. Bolehlah cari LM. Okey, hypotenuse. Sudut tegak berhadapan dengan sudut tegak adalah hypotenuse. Jadi, bagaimanakah cari panjang LM? Oleh kerana LM ni hypotenuse, kita guna rumus yang ada tambah. Oleh kerana tambah, saya nak letak LN dulu, lepas tu NM pun boleh. Nak letak NM dulu, lepas tu LN pun boleh. Tak ada masalah. Okey, sekarang kita gantikan nilai ya murid. Jadi, LN rujuk rajah. LN 8. NM 15. Okay, so 8 kuasa 2, 64. 15 kuasa 2, 225. Sekarang kita tambah. Kita akan dapat 289. Punca kuasa 2, 289. Kita akan dapat 17 cm. Terus gantikan pada rajah. Jadi, jawapan akhir adalah 17 cm. Okey, jelas murid? Faham ya? Okey. So, selamat belajar dan selamat mencuba soalan yang cikgu akan berikan dalam kuis Google Form. Bye-bye.